اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 9 baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 9 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang siapa i'tiqadkan baharu segala sebab dan tiada memberi bekas ia sebab dengan illah, dan tiada memberi bekas ia dengan tabi'ah, dan tiada membekas ia sebab dengan kuwah yang dijadikan Allah padanya pada segala sebab. Dan i'tiqad ia barang siapa akan sah menyalahi, mana seperti didapatkan sebab seperti makan, tiada didapatkan musabab, iaitu kenyang. Hanya yang memberi bekas pada musabab itu, pada kenyang itu, Allah Ta'ala jua. Maka orang inilah orang yang berpegang baharu segala sebab, kemudian tidak boleh bekas sebab tu dengan illah, dengan tabi'ah, dengan kuwah, dan i'tiqai akan sah menyalahi. Yang bekas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang muwahhid dipanggil muwahhid. Orang muwahhid ni orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muwahhid ni yang dapat kelepasan, kelepasan daripada seksaan di hari akhirat, dapat kelepasan daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kelepasan ni dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan fadli lempah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dapat kelepasan tu dengan sebab i'tiqad kita, dengan sebab amal kita. Bukan dapat kelepasan tu dengan wajib atas Allah, tidak. Dapat kelepasan adalah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita baca hari ni hak akidah yang sebenar. Selepas daripada didatangkan pegangan-pegangan yang terpesong, pegangan-pegangan yang salah. Terpesong ada sampai tahap kafir ijma' ulama' kekal neraka selama-lamanya. Ada pegangan yang terpesong yang salah ni khilaf pada kafir. Sekarang ni barulah nak masuk kepada pegangan yang sebenar. Jadi kena satu-satulah kita ni kena teliti molek.
Kena teliti molek. Kalau ada apa hal dalam kepala otak tu, bubuh tepi dulu. Oh, siapa cerita gitu hari ni dah. Mana kalau ada hal serabut-serabut tu, bubuh tepi dulu. Kalau duk mikir sini pun, hak benda serabut tu tak susah masalah kau. Kita kira mula tu. Kena teliti molek, kena ambil faham molek. Hak akidah yang sebenar ni. Akidah yang terpesong sudah dinyatakan satu. Akidah yang terpesong tu susulan daripada sifat mustahil lawan kepada sifat iradah. Sifat mustahil lawan kepada sifat iradah. Mana lawan sifat iradah ni? Berlaku sesuatu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergi pula kepada berlaku sesuatu tanpa kehendak Allah dan tanpa perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tanpa kehendak Allah dan tanpa perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sekarang tajuknya adalah sifat yang ke-8, iradah. Masuk bicara berkaitan dengan lawan kepada sifat iradah, hak sifat mustahil, tetapi disekalikan dengan lawan kepada sifat kudrah, iaitu lemah. Jadi kalaulah berpegang satu-satu perkara yang berlaku bukan datang daripada kehendak Allah dan perbuatan Allah, selain daripada menafikan sifat iradah kehendak Allah, menafikan juga sifat kudrah Allah, dengan bahawa berpegang Allah Ta'ala lemah lah. Kalau berpegang ada satu-satu perkara yang berlaku bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bererti berpegang Allah Ta'ala lemah. Bukan hanya berpegang Allah Ta'ala lemah dengan bahawa Allah tak buat langit, Allah tak buat bumi sahaja. Berpegang Allah Ta'ala lemah, berpegang ada satu-satu perkara yang berlaku, walaupun perkara tu kecil sahaja, tapi bukan datang dari perbuatan Allah. Maknanya berpegang Allah Ta'ala bersifat dengan ajzun, bersifat dengan sifat lemah. Berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah kuasa yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Tu barulah berpegang Allah kuasa. Barulah berpegang Allah kuasa. Berlaku semua perkara adalah datang dari perbuatan Allah, barulah berpegang Allah Ta'ala kuasa. Kemudian apa yang Allah Ta'ala perbuat, sama ada perkara tu baik, sama ada perkara tu jahat, yang berhasil, kesemuanya datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Jadi sekarang ni dibicara sifat mustahil lawan kepada sifat iradah, disekalikan juga dengan sifat mustahil lawan pada sifat kudrah, iaitu berlaku satu-satu perkara bukan kehendak Allah dan berlaku satu-satu perkara bukan datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana orang surah kita? Ayah Wang mana? Ayah Wang. Ayah Wang di mana Ayah Wang? Ayah Wang surah lah ni. Ayah Wang ramai. Kita ni ada juga Ayah Wang ni, mana-mana kalangan kita ni. Ayah Wang surah. Mana Ayah Wang surah? Sebab mana Ayah Wang? Sebab ada orang Mesih ni suara belah luar tak apa jelas. Ayah Wang di belakang ke? Tak apa cakap ni, Ayah Wang dengar kalau hidup dalam. Ada dah. Ada orang Mesih kata speaker luar tak jelas tu kan. Molek. Pasal dia tersedur sikit ada yang sedur. Sedur ada tak. Sebab ada orang-orang dia.
Halus. Sentuh sikit. Untuk halus sekolah. Terus sebut tu ada bunyi sikit. Lepas tu alif depan ni okey. Okey. Apa bunyi? Betul saya panggil orang ni. Orang tak akak panggil kod speaker dah pulaknya. Tak ni nak panggil senyap, telefon apa yang orang tak akak. Tak payah orang akak pun saya tak jawab. Ada. Kita sentuh sikit boleh sebelah ini. Jadi hak pegangan yang terpesong terdahulu ni makna apa? Berpegang lawan kepada sifat kudrah dan iradah. Maknanya berpegang sesuatu perkara yang berlaku bukan datang dari kehendak Allah. Maka tidak berpeganglah. Allah bersifat dengan kehendak yang menentukan segala-gala perkara. Berpegang sesuatu perkara berlaku bukan perbuatan Allah. Berarti tidak berpegang. Allah bersifat dengan kudrah kuasa. Tapi dia tak sedar, dia ingat ke dia pegang Allah Ta'ala kuasa lagi. Tidak berpegang Allah Ta'ala lemah lawan kepada sifat kudrah, sifat kuasa. Sebab apa? Sebab dia berpegang langit Allah Ta'ala buat, bumi Allah Ta'ala buat. Pegang seumpama tu berpegang Allah Ta'ala kuasa dah tu. Berpegang Allah Ta'ala kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah kuasa menjadikan segala-gala itu baru panggil kuasa. Bukan hanya buat langit, bukan hanya buat bumi. Itu makna berpegang Allah Ta'ala kuasa. Kalau berpegang ada satu perkara sahaja yang bukan perbuatan Allah, sudah berpegang Allah Ta'ala lemah. Kita bicara ni kekuasaan Allah. Adapun bicara kuasa makhluk, bicara kuasa makhluk, kita sebutlah kuasa makhluk. Tapi sebut kuasa makhluk tu majazi sahaja, letak sahaja, bukan hakiki. Kuasa hakiki milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita bicara kuasa makhluk, kuasa besar, maknanya perkara-perkara tu bawah perintahan dia belaka. Tapi dia bukan buat semua. Tu kita cerita kuasa dah tu. Itu nisbah kuasa makhluk yang hanya letak sahaja nama kuasa. Tapi makhluk lemah, tapi kita letak kuasa, dah ada salah. Macam kita tanya, di masjid ni siapa yang berkuasa? Di kampung ni siapa yang berkuasa? Di daerah negeri ni siapa yang berkuasa? Dalam berkuasa tu siapa yang paling berkuasa? Tak ada salah kita tanya seumpama tu. Tapi itu hanya kuasa majazi, letak sahaja. Hakikinya makhluk lemah. Dan memang kita aku makhluk ni lemah. Tapi terkadang kita faham makhluk lemah hanya tak boleh buat langit, lemahlah dia panggil. Hanya tak boleh buat bumi, lemahlah dia panggil. Nak buat semut sekor pun tak boleh, lemahlah dia panggil. Tak ada orang boleh buat semut. Kada kilang boleh buat? Tak ada. Lemah lah. Bukan hak tu sahaja. Lemah ni tak ada apa-apa. Tu lemah. Dia berlaku di kita, itu kuasa Allah, perbuatan Allah. Jadi kita nak kena, sebab tu kita nak kenal Allah, kita kena bicara juga diri kita. Ada ni. Tengok banding. Tadi sebut kuasa Allah, lepas tu sebut kuasa manusia. Kuasa manusia ni, kalau manusia tu kuasa, memang kuasa besar sangat, dia tak ada buat apa-apa pun. Nak buka pintu kereta pun dia tak buat sebab dia lemah. Dia nak pegang payung pun dia tak buat sebab dia lemah. Nak bawa kereta lagi tak buat sebab dia lemah. Tak tu kuasa sangat dah tu. Lemah kita panggil gitu. Apa lemah? Dah buka pintu kereta pun tak mampu nak buat. Bukan tak mampu ni orang buat belaka. Lemah lah tu. Kalau kuasa buat belaka lah. Ni cerita hak letak kuasa majazi je, bukan hakiki, letak. Kemudian kita nak kenal kuasa Allah, kita kena kenal lah pula lemah kita tu macam mana lemah. Ada ni. Maknanya di kita ni
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tu, kamu tak lihat ke? Mana kita kena lihat pada diri kita. Kalau sebut kata Allah kuasa, kita makhluk yang lemah, kuasa Allah macam mana? Lemah kita tu macam mana lemah kita? Kuasa Allah, perbuatan Allah belaka. Lemah makhluk ni tak ada satu perbuatan pun walaupun sebesar zarah. Yang ada berlaku-berlaku ni, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita ingat ke kudrah Allah, kuasa Allah buat langit buat bumi. Gerak diam tu kuasa kita. Kita kuasa macam Allah jugalah. Cuma Allah kuasa besar, kita kuasa kecil. Kita Tuhan jugalah. Tuhan kecil lah dia panggil. Kuasa Allah yang berlaku, perbuatan Allah belaka. Lemah kita ni tak ada apa-apa peranan. Makhluk wa imam malaikah, makhluk wa imam rasul, tidak ada sebarang perbuatan. Sekalian perbuatan adalah perbuatan Khalik yang menjadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini letak antara kuasa Allah, lemah makhluk ni. Apa makna kuasa Allah kudrah? Apa makna lemah makhluk? Jangan faham lemah makhluk hanya tak boleh buat benda besar-besar. Gerak dia makhluk buat sendiri. Kuasa dah tu. Tak panggil lemah. Tuhan dah tu. Tuhan dah tu. Sebab itulah Qadariyah berpegang hamba memberi bekah sendiri dengan kudrah yang Allah letak di hamba. Dalam kitab menyatakan Majusi lebih bertuah daripada lebih bertuah daripada Qadariyah lagi. Sebab Majusi dua Tuhan. Tuhan Nur, Tuhan Zulmah. Qadariyah ni Tuhan belakalah kita ni. Sebab gerak dia ni kita buat sendiri. Jadi banyak Tuhan lebih daripada Majusi lagi lah. Sebab begitu benar. Sebab apa? Bila perbuatan gerak dia ni perbuatan kita sendiri, menghasilkan usaha kita sendiri, maknanya banyak Tuhan. Kita semua ni Tuhan belaka. Sebab kuasa adalah sifat Tuhan. Sifat makhluk lemah. Apa makna lemah? Tak ada apa-apa. Itu maksud di situ lemah. Tu kata nak kenal Allah, kenal diri kita. Jangan duk tukar antara Tuhan dengan makhluk, antara Khalik dengan makhluk. Tukar dia panggil. Antara Tuhan dengan hamba Tuhan. Makhluk, hamba Tuhan, tak ada apa-apa. Ni hakiki dia. Walaupun kita wajib berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan. Pilihan dan perbuatan tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini nak mengaji kudrah iradah ni. Segala-gala yang berlaku perbuatan Allah. Allah perbuat sebagaimana kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Kudrah iradah. Lawan kepada kudrah lemah, mustahil. Lawan kepada iradah karahah, makna berlaku satu perkara tanpa kehendak Allah, mustahil. Mana contohnya hak berpegang dengan hak sifat mustahil ni? Lemah dan juga Tuhan tidak berkehendak. Digi pada hak pegangan-pegangan yang terpesong, sama ada hak kafir ataupun hak khilaf pada kafir. Ini ayat disebut berulang kali ni. Satunya kafir ijma' ulama. Semua ulama tauhid menghukumkan kafir. Kafir ni kita bicara bab iman, zahirnya orang Islam. Kita bicara sekarang untuk mengenal Allah, beriman dengan Allah. Kita bicara rukun iman. Kalau kata kafir ni hak batal iman. Islam kita warisi daripada ibu bapa. Iman kita tidak warisi. Kita bicara bab iman. Kafir di sini batal iman. Zahir orang Islam. Ini akidah masing-masing. Ini akidah masing-masing. Hak terpesong ni, terpesong kita faham lah dah. Akidah hak salah. Hak salah ni satunya kafir ijma' ulama. Ada yang salah ni khilaf pada kafir.
khilaf pada kafir dengan bahawa akidah ni salah. Khilaf pada kafir maknanya tak sepakat ulama kata kafir. Ada kata fasik lagi mubtadi'. Ayat fasik mubtadi' ni kita ulang dalam kitab kita. Pegangan yang dosa besar, pegangan yang bid'ah. Bid'ah dengan mana apa? Pegangan yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu pandangan mereka, dak, bukan fasik, bukan bid'ah, kafir. Dia panggil khilaf pada kafir. Ni hak tidak berpegang dengan kudrah dan iradah Allah. Makna berpegang Allah Ta'ala lemah, berpegang Allah Ta'ala tidak kehendak. Sekarang baru nak pergi kepada hak manakah pegangan yang sebenar. Tapi panjang hak cerita bab pegangan hak sebenar. Kemudian hak kita baca minggu lepasnya, pegangan sebenar dah. Hak minggu lepas yang kita baca, Allah jua yang memberi bekah. Kita baca minggu lepas. Allah jua yang memberi bekah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Ini sebut berulang kali, ini cerita pegangan, bukan cerita ingatan. Ingatan hati tak timbul, tak rasa Allah, tu kita hati orang awam. Ni jangan duk capu pula. Ni pun nak kena peringat juga. Ada hak salah pegangan, ada hak tak boleh nak beza antara pegangan dengan rasa. Dipanggil rasa-rasa zauq. Ni zauq di basirah. Zauq ni makna apa ni? Basirah siapa? Basirah aulia, mata hati aulia. Mata hati yang suci daripada aghyar dan akdar. Tidak ada di hati mereka, mereka hanya ada Allah. Siapa? Maqam aulia. Maka mereka zauq rasa, bukan berpegang. Kita berpegang tidak rasa. Sebab kita orang awam. Sampai maqam zauq dipanggil, maqam aulia dia rasa, zauq, syuhud dipanggil. Itu kurniaan Allah. Kita bukan bicara bab zauq, itu bicara maqam ihsan. Kita bicara iman. Islam, iman, ihsan. Di awal kitab faridah kita. Islam, iman, ihsan. Apa dia iman? Percaya hati, mengaku putus di hati, itu iman. Bukan rasa di hati, bukan hadir di hati, bukan menjiwai di hati, itu bab iman. Hak rasa di hati, hadir di hati, itu maqam ihsan. Kita bicara Islam, iman, ihsan. Bukan cerita bab maqam ihsan. Kita bicara ihsan. Iman clear insya-Allah, bab akidah, bab pegangan. Kitanya ihsan. Ihsan kita. Apa ihsan? Antakbudallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna mengabdikan diri akan Allah? Taat zahir dan batin, tinggal maksiat zahir dan batin. Hak ni dah kita duduk mujahadah ni. Mujahadah. Lawan guling rebah. Lawan guling rebah. Ni. Hak ihsan ni. Bukan nak cerita makam ihsan, cerita ihsan kita ni. Bulan Ramadan pun guling juga. Walau bulan Ramadan syaitan diikat dah. Walaupun ulama berkhilaf, syaitan diikat tu syaitan hak besar ke, hak besar kecil pun ikat belaka ke. Bulan Ramadan ni mana syaitan diikat. Tapi kenapa jadi mujahadah kita untuk ihsan tu guling lagi? Sebab sebelah bulan syaitan duduk bela nafsu kita. Kalau syaitan kena ikat setakat sebulan, sebelah bulan dah boleh ke dia. Ada ni. Syaitan ni dia tak ada letih-letih. Syaitan ni tak ada curi tulang. Dia jujur buat kerja. Tak ada curi tulang. Tak ada kata boh di atas, dia pusing kot lain. Ada. Tak ada. Dia tak ada letih-letih. Sepanjang masa duduk nak goda anak Adam, nak menguasai nafsu anak Adam, sebelah bulan. Nafsu kita dikuasai oleh syaitan. Tapi tidaklah sepenuhnya, sebab kita orang taat, koda-koda. Tapi maknanya nafsu yang tidak terlatih,
Nafsu yang kadang-kadang taat, kadang-kadang tak taat. Zahir taat, kadang-kadang hati tak taat. Zahir tinggal maksiat, terkadang hati tak tinggal maksiat. Kita ihsan pun tak lulus nak cerita makam ihsan macam mana. Hak bab iman, hak kita ulang-ulang nak kejap, nak faham biar sampai peringkat boleh bercerita. Bukan cerita bab pegangan dah kitanya. Padak ni kita kemah dah hak bab iman ni. Kita cuma ulang-ulang, tekan-tekan, suruh teliti, suruh fokus molek tu biar sampai kat bukan setakat faham pegang seorang, kita boleh menyampaikan kepada anak cucu kita. Tapi hak bahagian kitanya, bahagian ihsan tu lah, pengabdian diri kepada Allah tu, mengerjakan segala ketaatan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin, bukan zahir saja dengan batin. Hak ihsan tu. Lepas tu nak cerita makam ihsan macam mana. Jadi hak rasa di hati apa itu makam ihsan. Ni kena peringat juga sekarang ni. Kadang-kadang masuk dalam radio, masuk dalam TV. Oh, digambik tak tahulah pesen-pesen mana. Duk semai duha tiap-tiap hari ni. Jangan duk rasalah duha tu pembuka rezeki. Allah yang rezeki, duha bukan Tuhan. Nak. Jangan duk rasa mai duha tu pembuka rezeki. Dah kalau rasa pun salah apanya. Tapi adakah kita berpegang semai duha berkah? Dok. Semai duha kita tu pun qada Allah, taufik hidayah Allah. Tapi dia kata jangan rasa bahawa duha telah pembuka rezeki. Sebab apa? Sebab duha tu bukan Tuhan. Jadi bertuhankan duha pula. Allah senangnya dia bubuh. Tak ada salahnya kita semayang duha. Jadi kadang-kadang hati kita tengok Allah, duha ni lah, semayang duha ni lah pembuka rezeki. Alhamdulillah rezeki tu murah. Semayang duha lah tu, mari dia semayang duha lah tu, rasa di hati kita duha lah tu, tak ada salah. Ini masuk dalam TV ni. Jadi soalannya bertuhankan duha. Allah bertuhankan duha apa benda pula? Dah rasa duha dalam TV bercakap tu punyalah lembut, orang dengar Allah lah. Tapi dia ambil dia nak ambil masuk TV tu siapa yang tapih tu wallahu a'lam lah. Siapa yang tapih? Maknanya tengok Kaabah rasa tenang. Jangan rasa tenang tu Kaabah, bukan sebab Kaabah bukan Tuhan. Tenang Allah buat, bukan Kaabah yang buat. Dah ni. Sekarang orang tengok Kaabah kan, rasa tenang. Jangan rasa Kaabah tu yang buat tenang. Sebab Kaabah bukan Tuhan. Allah yang menjadikan tenang. Betul tak pegangan kitanya? Tak ada berpegang Kaabah tu berkah. Tapi kenapa rasa Kaabah? Hati orang awam tak ada salah pun. Macam sekarang kita ni. Rasa macam mana? Oh, rasa sehat, bertenaga, makan sahur pula selera. Sehat bertenaga ni mari mana? Mari daripada makan sahur berselera. Kita rasa gitu kan? Tak salah pun. Pegangan kita Allah yang buat, bukan makan sahur berkah. Kita duduk dalam masjid ni rasa selesa je. Sebab apa? Sejuk tak? Ke tak sejuk? Sejuk je. Selesa tak panas. Sejuk ni ekong. Tak ekong lagi bekal. Tak. Tapi rasa di hati ekong lah. Salah ke? Tak. Siapa tak boleh rasa benar selain daripada Allah? Dalam kita naik kereta tu, kita naik kereta bergerak tu kan, kita rasa macam mana? Rasa bergerak kita tu siapa buat? Bergerak kita tu kereta yang bawa. Kereta lah. Kau rasa macam mana? Duk pulah steering tu ke kanan, steering ke pergi kanan, kena steering kita pulah steering ke kanan. Pada ni kita rasa bergerak kita tu siapa yang buat? Rasa bergerak kita boleh sampai masjid surah imam ni kereta lah. Tapi pegang kita dok, gerak diam kita perbuatan Allah, bukan kereta yang gerakkan kita. Tapi rasa di hati
Mampu je kereta tengah jalan. Allah lah. Debol lah malu dah lah. Sebab apa? Tak sampai ke rumah. Apa dah apa ke rumah? Dah kereta mampu tengah jalan. Dah apa kalau kereta hidup sampai ke rumah? Siapa? Dah rasa siapa yang mensampaikan? Kereta lah. Tu rasa. Pegangan. Berlaku kodak-kodak. Tapi rasa di hati? Tak salah rasa tu. Ni sekarang ni. Kita bulan Ramadan. Rasa tenang, rasa asyik buat ibadah kerana bulan Ramadan. Jangan. Sebab Ramadan bukan Tuhan. Pula ni apa? Mengelirukan. Mengelirukan. Masuk dalam TV. Bercakap halus je. Rebah tu kan dengar. Jangan rasa semai duha tu lah pembuka rezeki. Jangan rasa Kaabah tu yang menjadikan kita tenang. Jangan rasa bulan Ramadan lah menjadikan kita tenang, asyik buat ibadat. Sebab apa? Ramadan makhluk Allah, bukan Tuhan. Bukan Ramadan yang buat. Waktu pegangan. Dia pahaman gini jadi meluah. Dan dia beza berpegangan dengan rasa. Pernah masuk dalam rakaman, kita orang masuk ni, orang masuk, bahan utamanya adalah garam. Maknanya kalau tak ada garam, tak jadilah masakan dah. Ke betul dah? Oh puan, garam dah. Ke kalau garam tak ada, gula ada, hak lain ada, okey. Ada garam. Jadi garam lah yang menjadikan masakan kita tu sedap. Oh tu syirik tu. Sebab apa? Sebab bukan garam yang menjadikan sedap, Allah yang buat. Ni rasa garam. Rasa garam lah hati kita. Tapi pegangan hak berlaku tu sedap ke tak sedap, masing ke manis ke, sesedap rasa ke, makhluk tak bekah. Bukan garam yang memasingkan dan bukan gula yang memaniskan. Kita rasa masing manis pun bukan lidah yang buat. Semuanya perbuatan Allah. Tu pegangan kita. Tapi diingatan hati kita kok garam lah. Kalau tak ada garam, Allah, tak boleh buat kerja apa dia jadinya. Sebab tak ada garam. Sebab garam ni bahan utama. Walah tu makhluk. Maka tak boleh bekah. Duk gantung ke garam buat apa? Mana apa? Orang panggil asbab. Kita orang awam. Dah hati rasa ke garam. Tak ada salah. Orang pun share. Oh ni kata-kata yang bagus ni, kita kena cek diri ni. Kita rasa tak duha yang pembuka rezeki. Kita rasa tak Kaabah yang menjadikan kita tenang. Kita rasa tak Ramadan yang menjadikan kita tenang. Kena cek diri. Ada pula hak teruknya. Share pula. Jadi mutiara kata. Jadi tak tahulah. Dia sepatutnya nak TV radio ni benda yang sangat terbuka. Jadi tak tahulah dia punya penapisan tu macam mana. Jadi boleh terima orang yang seumpama begitu. Memanglah sepanjang masa kita rasa kita lah. Kita rasa kita, tenaga kita, upaya kita. Sebelah petang kok tenaga jadi kurang, tak ada tenaga dah, tak ada upaya dah sebelah petang. Lepas dia berbuka, kita jadi bertenaga kembali, jadi segar kembali. Mana kita rasa kita tak ada salah. Tapi kita cerita ni pegangan, bukan cerita bab rasa. Orang awam tak tercapai bab rasa. Kita cerita bab iman. Jadi nak betul pegangan satu hadah, lepas tu ada pula yang bawa peseng-peseng yang ya, salah lah seumpama gitu. Ni sebab peringkat kalau dalam rakaman-rakaman mensyirikkan. Orang tak ada iman, orang yang ni telucu iman. Orang yang gugur iman. Macam bawa kereta tu lah. Orang bawa kereta kan. Kalau kereta sedap, kereta sedap lah sedih ke. Kalau kereta kancil, kalau kereta tak sedap, nanti kalau nak selekor ke, nak berik ke, tapi kalau Mercedes sedap. Kalau jalan di highway sedap. Apa sterik? Kalau jalan kapung ni kok selekor banyak tak sedap, letih.
Syirik belakang tu. Sebab apa? Sebab yang buat sedap bukan kereta Mercedes, Allah. Yang buat sedap bukan highway, Allah. Dia kata syirik. Salah gitu. Ada salah, ada apa-apa kereta pula sedap, tayar pula baru, enjin pula servis dah. Kita pun rasa bawa kereta hari ni nak pergi KL, dah using dah. Sebab apa? Kereta sedap, tayar baru servis pula. Dereba pula, dereba hok mahir. Rasanya rasa okey. Padahal makhluk tak boleh bekas semua perbuatan Allah. Tu rasa makhluk tak salah Bawa kereta kecil, kereta kacil contohnya. Ke kacil dak lah ni. Viva lah. Ke apa? Ke Ziau kecil-kecil tak berani nak jalan jauh ni, laju-laju ni. Tak sedap, tak sedap. Sebab apa? Sebab hati kecil. Walah sedap tak sedap, kodak-kodak bukan kereta yang buat. Tapi rasa hati kita, kereta. Tak salah-salah Syirik dibubuh. Allah kata. Tak salah pun. Tapi bubuh syirik. Sebab apa? Sebab rasa makhluk yang rasa sedap, makhluk yang rasa tak sedap. Walah sedap tak sedap, kodak-kodak Tuhan. Hak Tuhan belaka. Tu pegangan. Kita cerita bab iman. Pada yang lari kita cerita bab iman. Ni, percaya di hati, berpegang kejap di hati. Tapi i'tikad je lah ni. Hak rasa zauq itu maqam aulia. Tu bicara lain. Hak dan kita hikam, dan kita adurun nafi, cerita bab zauq tu lah, cerita bab maqam aulia. Bukan cerita bab i'tikad pegangan, cerita bab zauq maqam aulia. Jadi orang yang salah jalan seumpama ni, dia baca atas tu lah. Hak zauq, hak aulia, dia letak kepada jangan rasa makhluk, kena rasa Allah. Jangan hadir makhluk, kena hadir Allah. Dia letak pada orang awam. Dia pun tak ada juga sebenarnya. Dia pun tak ada rasa makhluk buat dia pun. Dia tak boleh nak beza antara kita bicara iman, i'tiqad, pegangan, itu bicara zauq atau berbicara syuhud, itu aulia. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringkat aulia, zauq di hati hanya Allah. Syuhud di hati hanya Allah. Makhluk tidak ada di hati. Itu bukan buat tu. Itu maqam aulia. Ada ni. Ni kita cerita maqam syariah, kita pinggir. Cerita bab pegangan. Jadi kena satu perkara. Sebab kita ni orang minat belajar. Orang minat belajar ni dia sentiasa belajar. Kalau dak mari majlis surah, kalau buka teori dia buka bahagian siaran agama. Hak mari majlis surah bukan selama bukan 24 jam. Subuh, duha, maghrib, gitu je lah. Cuma bulan Ramadan ni kadang-kadang setengah masjid ada zuhur, gitu je. Tapi maknanya kalau buka TV, radio sekarang ni ada siaran agama bulan-bulan puasa. Buka waktu tu lah. Dia punya penapisannya macam mana, wallahu a'lam. Boleh masuk hak bawakan yang seumpama ni. Rasa-rasa tidak ada masalah pun. Kan orang kan main duha, murah rezeki. Jadi apabila dia tu rezeki murah, maka duha. Dia pun rasa duha lah pembuka rezeki dia. Tak ada apa-apanya. Tapi pegangan, rezeki itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik duha. Terasa di hati duha, tak ada apanya. Sebab pegangan tak lari dah. Batu kata kita ni kena faham lebih sikit. Makna dia banyak kadang-kadang ni asalnya betul dah cerita pegangan, tapi dia pergi pada rasa, tu salah. Rasa tu kurnia Allah. Rasa dia panggil zauq, kecap di basirah, aulia. Kita ni ihsan tadi tu lah. Bulan Ramadan pun gulingnya. Bulan Ramadan pun mata tak jaga. Bulan Ramadan telinga pun tak jaga. Nafsu syaitan kena ikat. Bulan Ramadan lidah pun nampak super je. Lidah pun super. Ala ke petang je senyap.
Bapa malah cakap dah lah. Ala pagi rajin lagi ngupak. Ala ke petang penat. Ala ke petang penat ngupak dak nak jekoh orang dia pula. Tu pasal lagi pula. Ala pagi ni semangat lagi ngupak, sebelah ke petang sebenarnya ni ngupak dah. Tapi jangan buat bibir kurang, jekoh ha. Hak lain pula. Pasal tu je. Padahal syaitan kena ikat nafsu. Ni nak cerita bab rasa di hati. Kita ni dosa pahala pun ada hak tahu dah, ada hak tak tahu lagi. Hak tahu dah pun ada hak dosa hak kita tinggal dah, ada hak dosa masa kita tak tinggal. Tu hak tahu dah. Hak tak tahu lagi banyak lagi. Tak tahu dosa nak taubahnya macam mana? Kalau taubahnya tidak, tak ada benda lah. Masuk dalam Ramadan pun ada benda kalau taubahnya tidak, sebab taubah tu wajib. Ijma' ulama'. Itu kedudukan kita. Lepas tu kita belajar sama, kita betul diri, belajar, kita betul diri, kita berdoa kepada Allah. Lepas tu nak pergi pada bak rasa. Lepas tu akhirnya hilangkan rasa. Tak boleh nak buat tu. Tak salah pun waktunya. Tak salah waktu. Tengok Kaabah lah yang rasa tenang. Tak apanya. Pegangan kita Kaabah bekah. Batu. Bekahnya kok mana? Takkan batu bekah. Macam orang minum air zam-zam tu lah. Dia minum air zam-zam. Maknanya air zam-zam ni menyembuhkan penyakit. Dia rasa air zam-zam lega jumpa air zam-zam. Sebab apa? Air zam-zam ni boleh menyembuhkan penyakit. Rasa di hati. Pegangan tidak. Air makhluk. Air zam-zam ke air mineral ke sama je air. Makhluk tak boleh bekah. Tu pegangan. Tak ada apa-apanya rasa tu. Lepas tu macam mana kita nak kurangkan rasa kepada makhluk? Hak tu atas amal ibadah kita. Bila amal ibadah kita wajib sunat, rasa kita lebih kepada Allah, kurang kepada makhluk. Hak tu tak boleh nak buat. Hak kita boleh buatnya, perbanyakkan amal wajib sunat. Bukan biar buat rasa, tak boleh. Itu kurnia Allah. Bagian kitanya buat taat wajib sunat. Perbanyakkan amal-amal yang sunat, hak wajib clear. Itulah yang akan menguatkan rasa kita kepada Allah, kurang rasa kepada makhluk. Itu semua kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cerita ni bab pegangan, bukan cerita bab rasa. Jadi hak mengelepasnya, ni pada hak mengelepah je minggu ni baca semula nampak raya. Dah tengok 9.45 dah. Sekejap je. Separuh masa dah. Mun dia tu musalli tak baca lagi. Hak minggu lepasnya pegangan betul dah. Allah jua yang bekah. Tapi jahil hukum adah. Dengan bahawa berlazim-laziman hak sebab adah ni dengan barang yang berlaku. Pada akal dan pada adah tak mungkin bersalahan. Atau dia panggil jahil hukum adah. Dan terkadang bawa pada kufur dalam kitab Faridatul Faraid. Dia gini, dia berpegang, kita pergi pada satu misal lah, pisau, adahnya memutuskan. Jadi sekarang pegangan hak kita baca mengelepah, Allah jua yang memberi bekah. Dengan bahawa putus tu perbuatan Allah jua, bukan perbuatan pisau. Tetapi tak mungkin bersalahan. Apabila pisau kena molek, mesti putus, mesti luka, mesti lu. Tak mungkin tak berlaku. Abang apa ni? Jahil hukum adah dia panggil. Sebab pisau putus, Tuhan pelaku adah hak sama-sama. Tapi Tuhan kuasa pisau tidak memutuskan. Tanpa pisau tiba-tiba putus. Tuhan kuasa. Sebab bukan pisau yang memutuskan. Sekarang Allah yang memutuskan. Cuma yang Allah perlakukan asbab hak adi, hak sama-samanya, pisau putus. Tanpa pisau tak putus. Itu Allah perlaku secara adah. Hak Tuhan perlaku sama gitu. Tapi boleh tak berlaku sebaliknya? Boleh.
hak Tuhan kuasa belaka kan. Dak. Kalau pisah mesti putus. Kalau tak ada pisah tak akan putus. Mustahil pisah tidak memutuskan. Sekarang ni pisau ke bekah? Dak. Allah jua yang bekah. Pisau ke memutuskan? Dak. Allah jua yang memutuskan. Tapi walaupun Allah jua memutuskan, tak mungkin bersalahan. Bila kena pisah mesti putus. Tapi putus Allah buat. Mana apa tu? Dia panggil jahil hukum adah, dia panggil. Hak saya sebut mengelepaskan. Dia ada hukum akal, ada hukum adah, ada hukum syarak. Hukum akal itulah wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Cuma kita ni kadang-kadang tak berapa nak kemah molek situ. Tapi tak apalah, pegangan comel clear lah. Cuma apabila kita hukum adat, hukum akal ni kita tak kemah, hukum adah kita tak kemah ni, kita jadi pening. Tak faham. Kalau kita faham hukum adah, makna benda yang berlaku berulang-ulang kali yang Allah Ta'ala perlakukan, Allah Ta'ala boleh perlakukan sebaliknya. Contohnya Nabi Ismail tak luk-luk pun bisa nak sembelih. Tu. Atau dia panggil apa? Perkara yang mencari adah, dia panggil mukjizat tu. Ada ni. Tu berlaku tu. Tu berlaku sekali je Nabi Ismail. Sekarang kalau pisah tajam molek tak pernah berlaku lagi hak tak luknya. Betul lah tu adah. Hak berlaku sama-sama gitulah. Tapi boleh tak berlaku sebaliknya? Kalau Tuhan nak buat boleh je. Tak betul bukan adah orang panggil. Tapi hak Tuhan berlaku sama-sama, pisah putus. Tapi Tuhan kuasa. Pisah tajam molek, tak luk, Tuhan kuasa. Tuhan kuasa buat. Memanglah perkara mencari adah. Macam saya contoh mengelepaskan. Orang belajar ilmu sihir, dia belajar ilmu kebal. Pisah tak luk, peluru tak luk. Abang kata betul? Menyalahi adah. Sebab perkara yang menyalahi adah ni, dia ada 8 nama. Macam sebut mengelepah lah. Di antaranya sihir. Itu hak salah lah tu. Tu hak salah. Tu hak salah. Tapi berlaku tak? Tidak lu. Berlaku. Pelik. Menyalahi adah. Luar biasa. Tu panggil ilmu sihir. Kalau sama macam adah, tak panggil sihir. Nak tengok tak sihir? Sihir apa? Makan, lepas tu kenyang. Tak panggil sihir tu. Ke sihir kau? Makan, lepas tu kenyang. Tu hak adah. Tak ada sihir-sihir. Maknanya ilmu sihir ni berlaku perkara yang mencari adah, dia panggil. Boleh berlaku. Tapi hakikatnya takluk ngepisah tu bukan ilmu dia buat, Allah yang buat. Peluru pun takluk pun Allah yang buat. Bukan ilmu sihir tu bekah. Tapi zahirnya ilmu sihir zahir. Tapi jadi takluk tu perbuatan Allah. Tapi boleh berlaku tak seumpama tu? Boleh berlaku. Dia panggil menyalahi adah. Cuma pegangan kitanya, hak berlaku sama-sama tu, pisah, luk, perbuatan Allah. Berlaku menyalahi adah luar biasa, pisau, tidak luk, pun perbuatan Allah. Gitu lah cuma nak ceritanya. Perkara adah ni, boleh berlaku sebaliknya. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Awak ni jahil hukum adah. Fahamlah hukum adah ni perkara yang berlaku kebiasaan, hak sama-sama, tetapi sah menyalahi. Mana sah menyalahi? Boleh berlaku sebaliknya, boleh, walaupun kita tak pernah tengok sekalipun pisau tiba-tiba tidak luk. Kita tak pernah tengok, tapi boleh tak berlaku sebaliknya? Boleh. Sebab luk ke tak luk ke hak Tuhan belaka. Kalau Tuhan nak buat luk lah. Kalau Tuhan buat tak luk lah. Kuasa Tuhan belaka kan? Boleh. Mana apa? Sah menyalahi. Boleh berlaku sebaliknya. Hak perkara yang menyalahi adah, dia panggil. Kalaulah hukum adah ni tidak sah menyalahi, tak ada lah panggil perkara yang menyalahi adah. Hak 8 nama tu. Mukjizat. Perkara yang menyalahi adah. Menyalahi lah tu.
Mana berlaku laut boleh terbelah 12 lorong air. Air mesti bertakuk. Mana boleh. Ni bukan air batu ni, air betul benar ni. Boleh jadi 12 lorong. Apa panggil apa tu? Menyalahi adah. Mana boleh berlaku? Kalau hukum adah ni tidak sah menyalahi, tak adalah mukjizat. Tak adalah karamah. Tak adalah karamah. Perkara mencari adah. Tak adalah dipanggil irhas. Perkara mencari adah. Mana irhas? Berlaku pada masa Nabi, masa sebelum jadi Rasul. Pergi ke Syam, pergi balik, dinaungi oleh awan. Mana berlaku gitu? Pergi balik tak kena panah, dinaungi oleh awan. Mana ni? Ni menyalahi adat. Dia ada ma'unah, perkara menyalahi adat. Dia ada dipanggil sihir tadi. Tak salah. Sihir tu hak sesat, hak salah. Menyalahi adat lah juga. Kau tengok kau main sihir apa semua tu. Menyalahi adah juga su'uzah. Su'uzah ni kalau kita kata kau silap mata. Silap mata tu kan? Mana? Mana sebenarnya benda tu dia panggil silap mata kan? Apa tak silap mata? Mata kita tu tersilap, tak nampak dia buat. Kau nak apa silap mata? Silap mata, dia panggil silap mata tau. Apa ni silap mata? Mata kita tersilap. Maknanya pelik lah tu, pelik. Keluar burung, tapi kenapa burung merpati sama, burung lain tak ada? Dia kata burung merpati boleh kecilkan badan. Mana dia silap mata kita je. Ada situ dah Tapi yang panggil apa tu? Pelik lah tu. Pelik. Kalau tak pelik, takkan orang kena pergi tengok silap mata. Kalau silap mata macam biasa, tak laku lah. Dia kena perkara yang luar biasa. Boleh berlaku, bukan yang luar biasa. Istidraj contohnya. Luar biasa juga istidraj. Boleh berlaku. Dia panggil apa? Hukum adah ni sah menyalahi. Apa makna sah menyalahi? Boleh menyalahi. Hak kita baca minggu lepas, dah. Tak mungkin bersalahan. Panggil apa ni? Jahil hukum adah. Sebab hukum adah hanyalah berlaku berulang-ulang seumpama tu, tetapi boleh berlaku sebaliknya dan tidak berkah sama sekali. Yang berlaku adah tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas dalam kitab Bidayatul Hidayah dia takrif hukum adahnya ma'asi hati takhalluf. Di hukum adah ni biwasitatit tikrar. Hukum adah ni benda yang berlaku berulang. Itu panggil hukum adah. Pisau putu. Jadi adah menghukumkan bahawa pisau wajib putu. Wajib ni apa wajib ni? Wajib hukum adah. Kalau pisau mesti putu. Kalau pisau pasti putu. Wajib ke, mesti ke, pasti ke? Adah. Bukan pegangan. Pegang kitanya Allah yang buat putu. Dia kata wajib putu, pasti putu, mesti putu, adah. Panggil. Sebab apa? Berulang berlaku seumpama tu. Makan banyak wajib kenyang. Makan banyak pasti kenyang. Makan banyak sahih kenyang. Kamu ni wajib kenyang. Kan mengenyangkan tu perbuatan Allah. Tu hukum syarak. Ini kita cerita hukum adah. Adah ni kan ada wajib adah, ada harus adah, ada mustahil adah. Tak makan mustahil kenyang. Tak mungkin kalau tak makan kenyang. Kok mana tak makan? Mustahil. Apa Tuhan kuasa mengenyangkan? Itu hukum syarak. Kita cerita hukum adah, tak ada salah pun. Makan banyak wajib kenyang. Dalam kitab tauhid lah tu cerita. Tapi hukum adah, bukan hukum syarak pegangan. Jadi hukum adah ni dia kira hak berulang-ulang. Tapi ma'asi hati takhalluf boleh berlaku sebaliknya. Boleh berlaku sebaliknya. Pada ni. Selaginya ma'asiyati takhalluf wa adami ta'siri ahadima fil akhar albattata. Taui bekah sama sekali. Tu. Yang berlaku tu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum adah dia panggil. Ada ni. Mana boleh berlaku sebaliknya. Tiba-tiba melepasnya, dah. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Dipanggil jahil hukum adah.
Dibimbangi jadi kafir. Apa? Takut menafikan mukjizat. Sebab mukjizat adalah perkara yang menyalahi adat. Ada tak? Mukjizat kita tak nafikan. Dia kata mukjizat tu hak lain. Mukjizat lah dipanggil perkara yang menyalahi adat. Lepas tu apa sebut kata hukum adat boleh menyalahi. Contoh mukjizat. Walaupun sekarang tak jumpa lagi pisau tidak memutuskan, pisau tidak luk, tapi boleh berlaku sebaliknya. Mana apa ni? Kita reti hukum adat. Jadi hak minggu lepas tu kita baca pegangan okey dah. Sebab Allah jua yang beri bekas. Tetapi salahnya tak mungkin menyalahi hak adat. Mesti berlaku seumpama tu. Pisau mesti putus. Tak berlaku nah. Tak mungkin berlaku sebaliknya. Tak reti hukum adat tu orang panggil. Tak reti hukum adat. Bukan salah pegangan. Jadi kita hak minggu ni hak pegangan sebenar ni pun kena semulalah jadinya. Gitulah kita ni. Dalam keadaan seumpama ni pun orang mitok lagi ustaz teliti lagi ustaz selu-selu. Dah nak selu-selu cakap kau ni cakap sepatah sepatah. Dah selu-selu. Mana jangan laju sangat dia kata. Jangan laju sangat. Dia kata dak sempat nak ambil. Laju cakap. Kalau cakap lambat lagi, tak banyak ayat boleh cakapnya. Tak banyak ayat boleh cakap. Maknanya ulang tu pun orang minta lagi. Macam sebut minggu lepas lah. Kita kena umum lah. Ada orang-orang yang lambat sikit, ada orang hak baru-baru belajar. Tapi kena sabar ni bab pegangan hak ni. Mana macam sebut minggu lepas lah, kalau kita mengaji secara umum ni kita tak boleh mengikuti. Kita ada orang yang ngaji lama-lama kan, kita tanya dengan dia lah. Dengan mocik-mocik yang ngaji lama tu, saya payah nak turut ustaz ngajar tu laju, saya nak tanya boleh kedak. Kena muzakarah lah, kena gitu. Sebab dia orang belajar ni kadang-kadang dia lebih kepada nak komunikasi, barulah dia boleh turut. Kalau hanya sebelah pihak sahaja, tak ada komunikasi, tak ada soal balah, dia tak boleh nak turut. Hak ni tak ada ni akidah ni. Ni tak ada ni. Tak ada kata tak apalah kalau bab ni tak faham tak apa lah. Ada. Ini bab akidah satu jalan sahaja. Tersalah jalanan pegangan akidah enggak, tak ada benda lah kita ni. Lepas tu kata kena muzakarah. Sebab saya jumpa juga orang-orang yang dia boleh faham tu kerana dia muzakarah. Bukan muzakarah kerana ditanya hak ngaji lama-lama. Dia tanya. Oh, barulah dia boleh turut. Mana? Dia dapat turut tu dia kata lepas dia tanya hak lama-lama. Dia ngaji umum gini ni dia tak boleh dia tu. Dia macam sehala tak boleh. Dia kena soal jawab. Hak dia muskil macam mana? Dia muskil begini. Dia pun tanya, kena perjelaskan muskil dia. Baru dia boleh turut ada pesen tu. Jadi kalau kita seumpama tu, kita kena muzakarah lah. Kita ni orang ngaji lama-lama, ramai kita ngaji lama-lamanya. Bolehlah nak cerita koda-koda tu, tak boleh cerita panjang pun boleh cerita dah. Biar nak lepas satu-satu masalah. Apa benda yang di masa lagi tak boleh nak turut tu. Perbuatan Allah belaka dah selama ni, perbuatan Allah lah. Mana tak ada kita. Dah kita lemah kan, tak ada apa dengan kitanya. Dah kita lah cakap, kita yang buat. Rasa di hati kita yang buat. Tapi pegangan perbuatan Allah belaka. Lepas tu wajib pula berpegang, ada ikhtiar usaha. Syarat menetapkan wajib berpegang, ada ikhtiar usaha, kita berpegang lah. Walaupun hakikinya ikhtiar usaha pun tak ada, perbuatan Allah juga. Kat tu je. Tapi dia perlu kepada tak dia satu. Dia faham dia baru boleh turut. Lepas tu kata dia kena bincang perkara ni. Tak boleh kita tak faham, kita buat senyap seorang, kita orang tua nak buat amal je, nak buat amal kena usuluddin, kena kemah, barulah amal Tuhan terima. Kalau usuluddin kita tak lepas, amal Tuhan tak terima. Mana kita kena usahakan sikit. Kalau kita agak lambat sikit, maknanya kira-kira ni turut dah ni. Minta teliti, minta satu-satu turut.
cerita lagi turu. Kita tak berjalan pun tak apalah. Tadi baca dah kitab, baca dah, tapi merupanglah pula kita baca sekali lagi. Hak akidah, hak yang sebenar, yang dapat kelepasan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak dapat kelepasan di hari akhirat, akidah. Nak dapat kelepasan daripada seksa Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dapat kelepasan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.